Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nadratun Nafisah binti Abdul Wahab selaku pensyarah PPI 3012 Budaya Keusahanan dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Ilia Maisarah binti Zainal, pemegang kad matrik D2020109339. Saya merupakan ketua kepada kumpulan ini. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan laporan kumpulan kami dengan memperkenalkan ahli kumpulan. Kumpulan kami terdiri pada 10 orang ahli. Ahli yang pertama iaitu saya sendiri, Nur Ilia Maisarah binti Zainal. Ahli yang kedua, Nur Atika binti Muhammad Saleh. Ahli yang ketiga, Muhammad Faiz Aiman bin Fauzi. Ahli yang keempat, Nur Ibrahatul Farizah binti Ibrahim. Ahli yang kelima, Nur Hardia Adlina binti Raimi. Ahli yang keenam, Nur Alia binti Maksin. Ahli yang ketujuh, Nur Kristina Emilia binti Zaidar Fakri. Ahli yang ke-8, Nur Izzati binti Sukamanin. Ahli yang ke-9, Nurul Nazirah binti Muhammad. Dan ahli yang terakhir, Saimah binti Saleh. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ringkasan tugasan. Seramai 10 ahli lokal workshop telah pun melengkapkan 7 penulisan salinan hard sale, 5 penulisan salinan soft sale dan 4 teaser. Bagi jumlah jualan, ahli pertama iaitu Nur Ilia Maisarah binti Zainal yang memegang nombor matrik D2020 109-3359 ialah RM900. Ahli kedua, Nur Atikah binti Muhammad Saleh yang memegang nombor matrik D2020-109-3358 ialah sebanyak RM100. Ahli kedua iaitu Muhammad Faiz Aiman bin Fauzi yang memegang nombor matrik D2020-109-3360 ialah RM85. Ahli keempat, Nur Ibrahatul Farizah binti Ibrahim yang memegang nombor matrik D2020-109-3361 ialah sebanyak RM1,539.98. Ahli kelima iaitu Nur Hardia Adlina binti Raimi yang memegang nombor matrik D2020-109-3362 ialah sebanyak RM297. Ahli seterusnya, Nur Aliah binti Maksin yang memegang nombor matrik D2020-109-3363 ialah sebanyak RM1,160. Ahli ketujuh, Nur Kristina Emilia binti Zaidar Fakri yang memegang nombor matrik D2020-109-3364 ialah RM194. Ahli ke-8, Nur Izzati binti Sukamanin yang memegang nombor matrik D2020-109-3365 ialah RM684. Ahli ke-9, Nurul Nazirah binti Muhammad yang memegang nombor matrik D2020-109-3366 telah mendapat jumlah jualan sebanyak RM195. Dan akhir sekali, Saimah binti Saleh yang memegang nombor matrik D2020-109-3367 telah mendapat jumlah jualan sebanyak RM990. Ini merupakan sejak pendaftaran kami yang telah didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia dengan nama Local Workshop dengan nombor pendaftaran 2020-0335-7405 pada 6 Disember 2020. Local Shop merupakan nama yang telah disetujui oleh ahli kumpulan kami.
Baiklah, saya akan menjelaskan berkaitan latar belakang syarikat. Lokalo Shop telah ditubuhkan dan memulakan operasi perniagaan pada 27 Oktober tahun 2020. Nama Lokalo Shop tersebut terbentuk apabila salah seorang daripada ahli kumpulan kami mencadangkan menggunakan nama Lokalo Shop. Hal ini demikian kerana syarikat kami menjual produk tempatan dan keluaran Bumiputera. Kami menjual pelbagai barangan yang diperlukan oleh pelanggan dan mendapat permintaan yang sangat tinggi di pasaran. Lokalo Shop merupakan sebuah perniagaan pemilikan tunggal yang didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM bernombor pendaftaran 20200335745 dan terdiri daripada 10 orang ahli. Lokalo Shop menawarkan pelbagai barangan seperti kek, biskut, susu pisang, produk kesihatan, produk kecantikan, pewangi, cokoja dan tudung. Ini merupakan visi dan misi syarikat kami. Ini merupakan senarai harga bagi produk kami. Berikut merupakan laman Facebook perniagaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Izzati binti Sukiamani, pemegang nombor matrik D 20201093365. Saya akan memberikan penerangan berkaitan produk yang dijual oleh kumpulan kami. Produk yang pertama ialah Red Velvet Cookies, yang mana produk yang mempunyai tekstur yang sangat rangup ditambah pula coklat yang diberikan secara percuma memang membuatkan ramai pelanggan ketagih. Produk yang seterusnya ialah Nest Cookies dan Nest Cake. Nest Cookies mempunyai 4 jenis biskut iaitu klasik coklat, coklat indulgent, Red Velvet dan Black Beauty. Nest Cake pula mempunyai perisa Bus Burn Cheesecake. Sambal Vaireka Asia pula ialah produk yang mempunyai rasa yang sangat sedap dan boleh dijadikan sebagai lauk. Antara produk lain daripada Kak Asia ialah sambal tempeh Kak Asia dan kudapan kentang bilis Kak Asia. Seterusnya ialah susu Nilofa, yang mana produk ini menyediakan 3 varian iaitu susu berperisa pisang, durian dan mangga yang sangat sesuai untuk dijadikan sebagai minuman ketika pagi, petang dan malam. Produk yang seterusnya ialah tudung bawal cotton Azara dan shawl chiffon Katniss. Bawal cotton yang tidak nipis dan mempunyai sebanyak 20 warna untuk pengguna membuat pilihan warna. Bidang 45 menjadi pilihan pelanggan. Shawl chiffon bersifat heavy chiffon yang menggunakan 1.8 meter, darat 0.7 meter juga mendapat sambutan yang tinggi. Seterusnya ialah Fresh Care. Fresh Care pula ialah produk yang memang diperlukan oleh para pelajar yang tertekan semasa pembelajaran ataupun yang kerap tidak sihat. Aroma seperti citrus dan hot yang memang menyegarkan. Sugar Bomb pula ialah produk yang mempunyai beberapa varian, antaranya Lemon Twist, Sakura, Creamy Vanilla, Aromatic Coffee, Pandan, Biomilk Love dan bermacam-macam lagi. Perfume ini dijual dalam 2 saiz iaitu 10ml dan 30ml. Kami menawarkan wangian seperti Sweet Fantasy, Sweet Scandalous, Spicy Million, Aromatic Legend dan Sweet Coach. Seterusnya ialah Birdnest Essence and Birdnest Special Radiance by Tina, Honeybee Face dan Metkin Serum. Produk ini telah diuji oleh banyak pengguna dan mendapat hasil yang dikehendaki. Produk ini juga mempunyai kualiti yang sangat bagus dan dihasilkan daripada pelbagai bahan yang telah dirumus khas untuk kebaikan pengguna.
Berikut merupakan contoh teaser yang kumpulan kami lakukan. Seterusnya, ini merupakan hard sell bagi kumpulan kami. Ini pula merupakan soft sell bagi kumpulan kami. Berikut ialah laman perniagaan kami di Instagram. Melalui tugasan kumpulan ini, saya telah mempelajari ilmu baharu iaitu bagaimana untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Hal ini kerana dalam subjek ini kami telah didedahkan apakah kriteria seorang usahawan dan bagaimana untuk mempromosikan produk kami. Selain itu, tugasan ini bukan sahaja mengajar saya untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi mengajar saya untuk bertolak ansur dan mendengar pandangan orang lain. Melalui tugasan kumpulan ini, saya dapat menambah ilmu berkaitan perniagaan, antaranya cara-cara untuk memantapkan ayat agar dapat mempromosikan sesuatu produk dengan lebih baik. Berdasarkan tugasan yang telah dilaksanakan, pelbagai manfaat yang telah saya terima antaranya ialah saya telah belajar bahawa pencambahan idea dari pasukan akan membina kualiti dalam penugasan. Selain itu, saya juga belajar bahawa pelbagai platform boleh digunakan dalam pasaran untuk meningkatkan jualan. Berdasarkan tugasan ini, saya dapat memupuk sikap kerjasama antara saya dan rakan-rakan. Selain itu, saya juga dapat mempelajari bagaimana untuk menguruskan masa dengan tepat. Melalui tugasan ini, saya dapat mempelajari cara untuk mempromosi dan menjual produk dengan betul mengikut format dan strategi yang diajar. Misalnya dalam penghasilan, copywriting, hard sell dan soft sell. Berdasarkan tugasan yang diberikan kepada saya dan ahli kumpulan saya akan mendapat ilmu pengetahuan yang lebih bermanfaat tentang subjek kesahawanan, khususnya dalam cara mempromosikan produk kepada pelanggan. Dan bukan itu sahaja, saya juga akan lebih berkeyakinan dan menepati masa dalam menyiapkan tugasan. Setelah menyiapkan tugasan yang diberikan, saya memperoleh banyak pengajaran. Antaranya ialah komitmen atau rasa tanggungjawab sangat diperlukan untuk melakukan kerja berkumpulan. Jika tidak, tugasan itu tidak akan berjaya disiapkan. Selain daripada itu, setiap orang mempunyai bakat untuk berniaga jika diberikan peluang. Berdasarkan tugasan ini, ia memberi pelbagai manfaat kepada saya. Antaranya ialah saya belajar cara-cara untuk menjadi seorang usahawan. Bukan itu sahaja, tugasan ini juga membantu saya menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Apa yang saya dapat daripada tugasan ini ialah saya belajar cara untuk menguruskan perniagaan dengan cara yang betul, mempelajari cara untuk menjadi usahawan yang berjaya dan menjadi lebih bertanggungjawab atas peranan yang diberikan sepanjang tugasan ini dijalankan. Dapat saya simpulkan bahawa dengan menyiapkan tugasan ini, saya dapat mengetahui ilmu dengan lebih mendalam mengenai usahawan. Selain itu, saya juga dapat bekerjasama dalam membuat kerja secara berkumpulan dan saling bertanya pendapat antara satu sama lain.